Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan segala doa berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru lil mu'minin. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dosa-dosa kaum mukminin apabila mereka mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan segala dosa mereka kecuali dua golongan manusia. Nabi mengatakan, dua golongan manusia di mana dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, janganlah kita dimasukkan ke dalam golongan mereka. Dalam malam yang barakah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali dua golongan manusia. Dua golongan manusia yang dosa mereka belum lagi diampunkan. Golongan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yang kita takut hari ini, yang kita mungkin naudzubillah terjebak ke dalamnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan golongan ini sebagai syahin. Nabi mengatakan orang yang ada sifat syahna, maksudnya ada sifat dendam dalam dirinya. Sifat dendam terhadap kaum muslimin, sifat dendam yakni kepada manusia-manusia yang lain. Maka ini adalah hijab jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengeluarkan segala sifat-sifat yang keji daripada hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada mereka-mereka yang dekat kepadanya. Kalau sekiranya ada orang menzalimi kita, kita maafkannya. Kita maafkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memaafkan orang yang menzaliminya. Dan apabila seseorang yang jahil datang kepadanya dan melakukan satu perkara yang menyakitinya, maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertambah menjadi sifat rahmat kepada orang tersebut. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yusuf tentang Nabi Yusuf alaihi salam, setelah adik-beradiknya campaknya ke dalam perigi, selepas itu dia dijual yakni di pasar dan dibeli oleh Raja Mesir ataupun menteri daripada Raja Mesir, dan beliau dimasukkan ke dalam penjara. Banyak yakni susah payah dengan sebab telah dicampakkan ke dalam perigi oleh ahli keluarganya. Maka Nabi Yusuf AS pada akhir surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang halnya apabila adik-beradiknya datang kepadanya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu telah memberikan kepadanya segala-galanya, dia menjadi Raja Mesir. Datang adik-beradiknya yang dulu yang nak bunuh dia, yang dulu campak dia ke dalam perigi. Maka Nabi Yusuf AS apabila adik-beradiknya mengatakan, wahai Yusuf, kami ini minta maaf atas apa yang kami telah melakukan. Cuba bayangkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun masuk penjara, dicampakkan ke dalam perigi, dijual di pasar, bertahun-tahun keluar daripada negerinya, jauh daripada ayahnya yang dicinta. Apa dikatakan oleh Nabi Yusuf AS kepada mereka? Nabi Yusuf AS mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada apa-apa di hatiku terhadap kamu. Aku berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu. Doa Nabi Yusuf AS kepada ahli keluarganya, mereka-mereka yang menzaliminya. Kita lihat akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Apabila Nabi masuk ini ke dalam kota Makkah, Fatu Makkah, maka kaum Quraisy yang dulu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan Nabi adalah sahir, Nabi adalah orang gila, Nabi adalah segala-galanya, segala-gala yang keji dikatakan oleh mereka, menyebabkan susah yang ini kepada umat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah, mereka menyangkakan mereka akan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menanyakan kepada mereka, apa yang kamu rasakan sepatutnya aku melakukan kepada kamu? Kaum Quraisy yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau macam mana mereka melakukan perkataan ataupun perbuatan yang keji yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ingat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mempunyai sifat akhlak yang mulia. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum risalah. Mereka kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah. Maka mereka mengatakan, akhun karim, engkau adalah saudara kami. Ini kaum Quraisy ini. Ini kalau orang biasa-biasa yakni mungkin dibunuh mereka. Menyebabkan yakni banyak ini kacau bilau. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
aku akan mengatakan seperti mana dikatakan oleh Nabi Yusuf AS. Nabi mengatakan perkara yang sama, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kamu dan aku juga akan mengampunkan segala dosa kamu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang penting jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab saya mengatakan pada malam nisfu Syaban, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Allah akan mengampunkan segala dosa kecuali mereka yang simpan dendam dalam hati. Jadi insya-Allah kita pasang niat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ampunkan semua orang. Boleh insya-Allah? Kita niat insya-Allah dalam hati kita, kita mengampunkan semua orang yang telah menzalimi kita. Ini bukan senang ini. Lawan hawa nafsu. Ya salam. Lawan hawa nafsu. Mujahadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah payah jalan kami dan mujahadah jalan kami, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan kepadanya hidayah. Hidayah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sebab insya-Allah dosa-dosa kita diampunkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita taubatan nasuha. Alhamdulillah hari ini kita baca Yasin 3 kali. Tiap-tiap daripada kita baca Yasin 3 kali. Kalau jemaah di sini jumlahnya letaklah 500 orang. Berapa banyak Yasin kita dah baca hari ini? Satu orang baca Yasin 3 kali. 500 orang baca Yasin 1,500 kali. 1,500 kali jemaah dirahmati. Mustahil Allah tak kabulkan doa kita. Allah Rahim. Al-Quran Nabi SAW mengatakan surah Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hati kepada Quran. Kita tawassul dengan surah Yasin. Dengan barakah kita baca surah Yasin, Allah kabulkan segala permintaan kita. Dengan barakah, dengan sebab kita baca surah Yasin, Allah mengampunkan dosa kita. Dengan barakah kita baca surah Yasin, Allah selesaikan masalah kita. Kita menghadapi banyak masalah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah di dunia, masalah yang lebih dahsyat sekali masalah di akhirat. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Masalah kita yang paling besar, Nabi SAW mengatakan adalah apabila kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah sementara jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi macam-macam masalah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah dengan barakah majlis ini Allah selesaikan masalah kita. Memberikan kepada kita jalan keluar daripada segala masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada segala masalah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah dirahmati Allah. Hanya Allah boleh selesaikan masalah kita. Makhluk tidak boleh melakukan apa-apa. Allah maha berkuasa. Allah mampu melakukan segala-galanya. Maka hendaklah kita umat Islam balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis yang barakah ini kita mengingatkan kepada diri kita akan kepentingan ini. Pentingnya hari ini kita mengatakan, pentingnya hari ini kita umat Islam, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ini kita bertaubat. Sama, termasuk diri saya yang berdosa ini, yang banyak kekurangan. Kita membicarakan tentang bersama yang ini, insya-Allah kita berdoa kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada hamba-hamba-Nya yang bertakwa. Yang mana dengan ketakwaan Allah selesaikan segala masalah kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan insya-Allah dengan barakah majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, moga Allah jauhkan kita daripada segala bala, daripada segala wabak, daripada segala kesusahan, ma zahara minha wa ma batan, an baladina khassah wa an jami'il buldani amatan ya Rabbal Alamin. Allahumma afina wal tufina wa fadna wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa aslih man salahu salah lil Islam wal muslimin wa ahlik man halakahu salah lil Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullahu khair. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري
فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.